Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita berkuliah. Lupa sebenarnya nak sebut semalam. Memang nak sebut dah tapi terlupa. Kira nak ganti hari Isnin tak datang gitu. Ala kullin tak apalah. Hari ini pun surah pendek ya yang kita biasa pun dengar, iaitu surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan kebetulan pula malam ni ataupun hari ni hari 20 Ramadan, dan malam ni bermula malam 21. Maknanya elok sangatlah kita cerita tentang Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah kita ambil surah pendek ni, kita baca, dan kemudian kita bincangkan tentang memburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Insya-Allah ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, kita ambil satu tu ialah hari ni kita baca surah pendek. Kebetulan mungkin ada yang tak bawa Quran dia, jadi insya-Allah kita akan baca dari surah ataupun surah Al-Qadr tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Qadr, Al-Qadr. Surah nama dia Al-Qadar kerana disebut padanya Lailatul Qadr, dan nama diterjemahkan dengan surah kemuliaan. Dekat situ dia tulis apa? Surah Al-Qadr, itu tak terjemah kemuliaan juga. Surah kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan secara khusus nama dia dalam surah ni, dan surah khas untuk Lailatul Qadar, menunjukkan besarnya kedudukan Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ayat-ayat lain yang menyebut tentang malam ni, tapi dia sebut dengan nama kitab. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia pada malam yang penuh dengan keberkatan. Quran turun pada malam yang penuh dengan keberkatan.
Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan dia sebut pada malam yang penuh dengan keberkatan itu berada dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba mari satu surah khas dengan nama Al-Qadar untuk cerita nama dia malam yang ada dalam bulan Ramadan yang turun padanya Quran yang penuh dengan keberkatan. Dia adalah malam Al-Qadar atau kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Keluarlah nama dia, ni nama dia Lailatul Qadr, diterjemahkan sebagai kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila dia sebut nama Al-Qadar, maka ulama mencari hikmah ataupun sebab di sebalik kenapa malam ini dinamakan dengan malam Al-Qadar. Kenapa malam ini dinamakan dengan malam Al-Qadar? Okey. Ada yang kata kerana pada malam itu Al-Qadar bermaksud takdir. Al-Qadar juga bermaksud takdir. Kerana pada malam itu ditulis takdir-takdir manusia. Sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 dan juga 5. Allah Subhanahu wa taala kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufrahu kullu amrin hakim amran min indina. Pada malam itu ditetapkan setiap urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang sebut kerana dinamakan malam Al-Qadar kerana pada malam itu ditentukan takdir-takdir makhluk. Ada juga sebut Al-Qadar ni maksud dia sempit. Al-Qadar juga maksud dia sempit. Sebagaimana dalam ayat Quran yang kita dah baca sebelum daripada ni, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ingat lagi tak ayat ni dalam surah Al-Fajr? Awal dia Allah Taala kata فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ ada qadara فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Apa maksud faqadara alaihi rizqah? Faqadara alaihi rizqah maksud dia ada manusia Allah uji dia lalu Allah sempitkan rezeki dia. Kan? Jadi qadar dalam bahasa Arab boleh jadi takdir, boleh jadi sempit, dan boleh jadi mulia, kemuliaan. Kerana nama dia sempit, kenapa nama Lailatul Qadar tu sempit? Nama sebut pula. Dia kata kerana banyaknya malaikat turun pada malam itu ke bumi membawa rahmat dari Allah Azza wa Jalla sehingga bumi menjadi sempit dengan penuhnya malaikat. Ala kullin, Allah yang menamakan malam ni sebagai malam Al-Qadar. Kelebihan dia
Allah Subhanahu wa taala kata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kelebihan dia, malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ni kelebihan. So antara yang kita dah sebut, dia adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Dia adalah malam yang ditetapkan takdir manusia. Dia juga malam yang mana amal salih di dalamnya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 1000 bulan ni menyamai 83 tahun lebih daripada umur manusia. Kalau dia beramal satu malam ni, kena malam tu lebih baik daripada amalan dia selama 83 tahun. 83 tahun berapa bulan? Tak ingat dah kiraan dia. Tapi nak sebutnya, itulah kelebihan Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, Tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam itu juga para malaikat turun. Turun mana? Turun ke dunia. Tanazzalul malaikah war-ruh, dan ruh. Ruh ni maksud apa? Ruh ni maksud apa? Kadang-kadang orang salah faham. Dia anggap pada malam Lailatul Qadar, ruh orang-orang mati balik ke rumah dia. Zaman dulu hari 27 orang panggil malam 7 likur dia panggil. Dia pun pasang pelita, pasang pelita. Pasal apa ni? Dia kata ruh nak balik rumah. Kita tanya, mana tahu ruh nak balik rumah? Tu dia kata, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Dia kata turun pada malam tu malaikat dan juga ruh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kefahaman itu kefahaman yang salah. Ruh dalam ayat ni bukan ruh orang mati. Ruh dalam ayat ni adalah nama kepada Jibril alaihi salam. Okay? Kerana Jibril ada beberapa nama. Antaranya Jibril dan antaranya Ar-Ruh dan antaranya juga Ar-Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Allah Ta'ala kata, yang bawa turunnya Quran ni adalah Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah. Ar-Ruhul Amin adalah Jibril alaihi salam. Yang bawa turun Quran ni siapa? Jibril lah. Jadi antara nama Jibril, satu Jibril, yang kedua Ar-Ruh, yang ketiga Ar-Ruhul Amin. Jadi maksud dalam ayat ni, dalam tafsir pun sebut, dalam terjemahan pun sebut, pada malam itu turunnya malaikat dan juga Ar-Ruh, iaitu Jibril. Jibril ni siapa? Jibril ni ketuanya para malaikat. Jibril ni ketuanya para malaikat. Malaikat yang paling kanan sekali, paling mulia sekali, ketua dia iaitulah Jibril alaihi salam. Jadi pada malam Al-Qadar bukan sekadar biasa-biasa turun malaikat dah. Malaikat yang banyak jumlah dia, yang kita tak tahu bilangan dia, turun bersama dengan ketua dia, iaitulah Jibril alaihi salam. Itu maksud ruh di sini.
Jadi pas ni jangan duk pasang pelita 7 liku tu dengan alasan roh nak balik rumah. Okey? Tak ada roh tak balik rumah pada malam Lailatul Qadar. Yang turun ialah Jibril alaihi salam. Cuma nama dia Ruh. Nama dia Ar-Ruh. Boleh rujuk tafsir dan juga boleh rujuk terjemahan. Baik, bila dia datang, nazala bihi ar-ruhul abla, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Untuk mengatur dengan izin Allah, turun dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan. Min kulli amr, semua urusan. Disebut dalam syarah kepada ayat ini, fatanazzulil malaikatu fatanazzulil malaikat fatanazzalal malaikatu fatanazzalul malaikatu fiha ilal ard bil khairi wal barakati wal rahmati wal maghfirah. Malaikat turun dengan ramai membawa kebaikan, membawa keberkatan, membawa rahmat dan juga keampunan. Malaikat turun banyak membawa rahmat, membawa barakah, membawa keampunan. Kemudian apa lagi kelebihan dia? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam itu sehingga ke terbit fajar. Jadi pada malam itu ada juga kesejahteraan. Ada juga kesejahteraan. Kerana sejahtera itu bersih dari keburukan, bersih daripada al-adha, perkara-perkara yang bagi tercela, dan banyak pada malam itu ketaatan serta amal kebaikan, dan banyak pada malam itu juga kesejahteraan daripada azab, sehingga semuanya adalah kebaikan dan kesejahteraan. Baik, jadi itu cerita malam Lailatul Qadar. Cerita malam Lailatul Qadar sebab nama dia dan kelebihan apa yang dia ada. Begini besarnya malam. Apakah dia hanya malam yang diturunkan padanya Quran tu, ataupun dia ada setiap tahun? Itu perbahasan ulama lah. Yang memang kita faham, kita pegang bahawa dia ada setiap tahun dalam bulan Ramadan. Walaupun Quran dah tak turun dah pada malam-malam Ramadan yang lain, maknanya Quran kan kita dah sebut dalam cerita nuzulul Quran baru ni. Dalam cerita nuzulul Quran baru ni kita sebut bahawa Quran ni turun 2 kali ataupun 2 bentuk. Satu, penurunan sekaligus daripada Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Sekaligus, semua sekali, daripada Fatihah sampai An-Nas turun sekaligus dari Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Itu penurunan Quran yang pertama. Dan semua kitab-kitab terdahulu turun dia macam tu, turun sekaligus. Nabi Musa AS terima Taurat sekali pergi duduk di Tur Sina 40 hari. Masa tu semua sekali kitab Taurat turun kepada Nabi Musa AS.
Kemudian Quran juga ada kelebihan penurunan secara beransur-ansur. Yang ni tak ada pada kitab lain melainkan pada Al-Quran sahaja. Turun secara beransur-ansur dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Jibril alaihi salam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jadi yang turun sekaligus itulah yang disebut malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia pada malam Al-Qadar. Penurunan yang mana? Penurunan yang beransur-ansur ke penurunan yang sekaligus? Penurunan yang sekaligus tu, yakni dari Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, dia turun pada malam Lailatul Qadar. Turun pada malam Lailatul Qadar. Baik, persoalan dia yang saya sebut tadi, apakah malam Lailatul Qadar hanya malam yang mana Quran tu turun tu saja ke, ataupun pada Ramadan yang seterusnya yang mana sudah komplit dah Quran tu dah turun komplit dah, apakah masih ada Lailatul Qadar pada Ramadan yang seterusnya? Jawapannya ada. Jadi Ramadan atau Lailatul Qadar ni bukan ada satu malam je dalam seluruh sejarah dunia, tak. Dia ada pada setiap tahun yang datang padanya bulan Ramadan. Jadi setiap tahun, kalau orang tu dapat setiap tahun, tahun ni 83 tahun, tahun depan pula 83 tahun, tahun depan pula 83 tahun, 80, kalau dia dapat 10 tahun dia duduk qiyamul lail pada akhir Ramadan, 10 tahun tu dah dia dapat Lailatul Qadar, maka dia lebih baik daripada 830 tahun. Kalau 20 tahun dah dia ni duduk kejar Lailatul Qadar, berapa? 1660 tahun. Banyak tu. Tapi janganlah kita rasa aku kalau banyak macam tu pada setahun, sehari tu ya buat amal. Tak payah buat amal dah lah. Jangan fikir lagu tu lah pula. Tiba-tiba dia kata, oh malam tahun ni aku dah jumpa dah Lailatul Qadar. Habis tu lepas raya tak payah buat amal dah, dah lebih baik daripada 83 tahun dah. Itu salah faham dalam memahami anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih baik ganjaran dia 83 tahun atau 1000 bulan, tetapi dia tidak menggugurkan kefarduan yang ada dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, itu berkaitan dengan Lailatul Qadar pada sudut kelebihan dia. Subtopik yang kedua, subtopik yang pertama, kelebihan apa itu Lailatul Qadar dan kelebihannya. Subtopik yang nombor dua yang kita nak cerita tentang Lailatul Qadar ni juga ialah apa yang patut dilakukan padanya. Apa yang patut dilakukan padanya. Atau sebelum daripada itulah kita adjust sikit. Apa subtopik nombor 2 ialah bila Lailatul Qadar. Tu apa penting juga. Bila Lailatul Qadar. Lepas tu baru kita cerita apa yang kita nak buat ni. Bila Lailatul Qadar secara confirm berdasarkan ayat Quran, satu ayat Quran kata Quran ni turun pada bulan Ramadan, satu ayat Quran kata Quran ni turun pada Lailatul Qadar, maka kita tahu bila combine dua ni, Lailatul Qadar berada pada bulan Ramadan. Betul kan? Satu ayat Quran kata Quran ni turun bulan Ramadan, satu ayat Quran kata turunnya Quran Lailatul Qadar. Boleh dah kita, kenapa Quran kata turun pada bulan Ramadan? Ni ayat ni kata turun Lailatul Qadar. Tak ada masalah. Itu menunjukkan apa?
Kalau kita combine, mergekan dua ayat tu, menunjukkan apa? Lailatul Qadar berada dalam bulan Ramadan. Cuma secara spesifik dia lagi, kita kecilkan skop, dalam bulan Ramadan yang mana berada padanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berada pada 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadar berada pada 10 akhir Ramadan. Okey, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dia dari dalam 10 akhir di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, carilah dia pada 10 akhir bulan Ramadan. Jadi berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawa dia berada di 10 akhir Ramadan, sebagaimana dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ada satu lagi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bagi lagi satu clue, tambahan kepada clue yang pertama. Quran kata Lailatul Qadar dalam Ramadan, Nabi kata dalam 10 akhir Ramadan. Nabi juga bagi tahu daripada riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, taharrau lailatal qadri fil witri min ashril awakhir. Carilah malam al-qadar pada malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Jadi daripada 10, kalau kita ambil ganjil, dah kurang skop dia jadi 5. Yang malam ganjil mana apa? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Nah, malam 29. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan begitu. Okey. Ada setengah orang dia tanya lagi, kalau malam 21, 23, 25, 27, 20, contohlah kata, dia pun kira. Ada setengah tu dia pun kira surah Al-Qadar ni. Kira-kira apa lagi? Ada 27 huruf. Macam mana tahu? Dia kira lalu dia kata apa? Malam Al-Qadar ni jatuh pada 27 Ramadan. Malam 27. Masyhur juga pendapat ni. Sehingga kalau di tanah Arab atau sebahagian tempat, malam 27 tu adalah malam yang paling diharapkan padanya Lailatul Qadar. Okey. Jadi soalan dia, apakah malam Lailatul Qadar tu fix satu malam dan tidak berganjak daripada malam-malam ganjil? Kalau 27 maknanya 27 Ramadan setiap tahun adalah Lailatul Qadar, ataupun dia sebenarnya satu malam yang tidak tetap, boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi 25, atau tahun ni 27, tahun depan 25, tahun depan sekali lagi 23, tahun depan pula 27 semula, kemudian 29. Maknanya apakah dia fix malam yang tertentu daripada malam ganjil, ataupun dia berubah-ubah? Okey. Mazhab Syafi'i mengatakan pada malam Lailatul Qadar, dia bukan sekadar mazhab Syafi'i, dia juga mazhab Hambali, dan dia juga pandangan daripada mazhab Imam Malik, dan dia juga adalah pandangan kebanyakan ulama. Mereka menyatakan
Lailatul Qadar tidak terkhusus pada malam yang tertentu daripada setiap tahun, bahkan dia berubah-ubah daripada malam-malam ganjil itu. Mana boleh jadi tahun ni 27, tahun depan 25, tahun depan lagi 1 21, wallahu taala alam. Apa hikmah dia dirahsiakan? Supaya manusia ni mencari-cari dia. Kalau dah fix, maka orang akan meninggalkan kelebihan 10 akhir Ramadan. Orang tuju satu malam tu je, sedangkan malam-malam lain juga istimewa. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Lailatul Qadar kita tahu berdasarkan ayat Quran berada dalam bulan Ramadan, berdasarkan dalam hadis berada di 10 akhir Ramadan, berdasarkan dalam hadis juga berada pada malam-malam yang ganjil, berdasarkan dalam hadis juga ataupun berdasarkan hadis dan juga ijma' dia ada sampai hari kiamat. Kerana setiap tahun yang ada padanya Ramadan akan ada malam Lailatul Qadar. Subtopik yang ketiga, iaitu kita nak bincang apa yang kita nak buat pada malam Al-Qadar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, oleh kerana malam Al-Qadar ni besar fadilat dia, mesti kita fikir kita nak buat apa pada malam itu. Bukan sekadar tak apalah, bukan sekadar tu, tapi kita nak fikir apa yang kita nak buat pada malam tersebut. Yang pertama iaitulah qiyamul lail, iaitu qiyamul lail. Kerana Nabi SAW memberikan kelebihan kepada orang berqiyam di dalam malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man qama ramadana imanan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qiyamul lail dalam malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Jadi Nabi menunjukkan kelebihan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Supaya kita nombor satu, malam Lailatul Qadar ni qiyamul lail. Sifat qiyamul lail ni macam mana? Siapa-siapa yang setiap malam Ramadan setelah Isyak dia sembahyang tarawih, walaupun sikit, dia telah menghidupkan qiyamul lail. Itu kelebihannya. Maknanya kalau boleh jangan tinggalkan tarawih. Upgrade lagi, dia menghidupkan malamnya di sepertiga akhir malam. Pasal apa? Kerana sepertiga akhir malam adalah waktu terbaik untuk qiyamul lail. Jadi ada mungkin orang qiyamul lail, lepas isyak dia tarawih, dia balik tidur, kemudian mari salat subuh pula. Kita kata okey, insya-Allah dah dapat dah qiyam Lailatul Qadar. Ada orang lepas isyak dia tidur, dia bangun sepertiga akhir malam, dia salat tahajud masa tu, kemudian dia datang masjid salat subuh. Ada beza tak antara dua orang? Ada. Dua-dua ni buat qiyamul lail, tapi satu dia buat qiyamul lail lepas isyak, satu buat qiyamul lail sepertiga akhir malam. Mana lebih baik? Dia buat sepertiga akhir malam. Bagi yang mampulah.
Tapi jangan dia plan, aku nak tidur dulu lepas isyak, tak nak bangun sepertiga akhir malam. Tidur bangun kat subuh, tak sempat. Nombor 3, dia upgrade lagi. Lepas isyak pun dia semayang, lepas kat sepertiga akhir dia pun semayang juga. Dia menghidupkan malamnya dengan lebih. Ada halangan tak? Tak ada. Sebab Nabi SAW tidak meletakkan had bilangannya salat malam. Cuma amal perbuatan Nabi salat 8 rakaat. Cuma perkataan Nabi SAW kata salatul laili mathna. Salat malam ni dua. Jadi tujuannya pasal kita ni nak sepenuhnya tak mampu. Jom kita ambil pagi awal lepas isyak sikit, kemudian kita ambil sepertiga akhir malam tu sikit. Dapatlah sejam lepas isyak, sejam sebelum subuh. Yang tu upgrade sikit. Nak lebih baik lagi, Iktikaf ni maknanya dia tak keluar daripada masjid, dia masuk malam 21, kemudian dia keluar malam raya. Itu iktikaf yang sempurna. Tapi kalau dia tak mampu yang sempurna tu, dia masuk malam tu, dia keluar subuh. Jadi mari buka puasa di masjid, solat maghrib, tak balik dah. Kemudian mayang isyak, sambung tarawih, kemudian baca Quran, kemudian solat qiyamul lail pun start awal lagi, pukul 3 dah start dah. Kemudian sampai subuh, baru dekat subuh baru dia makan sahur maksimum. Ada setengah tu tak rehat langsung, dia iktikaf, kemudian qiyam dia bermula isyak sampai dekat subuh. Dia nak menghidupkan sepenuh malam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu sunnah, iaitu iktikaf. Sunnah Nabi iktikaf. Ni jarang orang buat. Adalah sebahagian orang yang belajar sunnah, bila dia tahu perbuatan Nabi ni dia pun nak ikut juga. Apa dia? Iktikaf 10 akhir Ramadan. Bawa bantal, bawa gapo, mari tidur masjid. Hak betul, hak betul, hak paling sempurna, malam 21 masuk, keluar malam raya. 10 malam tu dia beriktikaf. Okey. Dan 10 malam iktikaf tu bermula bila? Bermula malam yang ke-21. Sebab 10 akhir ni bukan semula malam 20. Malam 20 tu adalah malam terakhir separuh masa kedua ataupun bahagian kedua. Kalau kita bagi 3 Ramadan, 10 pertama mula dia bila? 1 sampai 10. 10 kedua mula bila? 11 sampai 20. Hak ketiga bila? 21 sampai 30. Jadi bila bermulanya kiraan 10 akhir Ramadan, bermula malam 21 Ramadan, which is malam ni. Malam ni. Hak kita sedang cakap ni, realiti dia, kita sedang berada di ambang malam 21 Ramadan. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Al-Qadar dan menghidupkannya. Nabi buat apa? Nabi SAW bila datangnya 10 akhir Ramadan, Nabi SAW akan beriktikaf di masjid. Okay? Dan Nabi SAW akan menghidupkan malam-malamnya dengan amal ibadat. Dan Nabi SAW akan mengejutkan isteri-isterinya
Dan Nabi SAW mengetatkan ikatan kainnya. Maksud mengetatkan ikatan kainnya, Nabi tak balik rumah untuk bersama dengan isteri dia. Nabi duduk je di masjid, Nabi buat ibadat, Nabi tidak bersama dengan isteri kerana sibuknya Nabi SAW dengan ibadah. Kenapa? Sebab Nabi tahu tawaran yang datang tu sangat-sangat besar. Offer ni bukan offer biasa-biasa dah. Offer ni lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana sepatutnya bila kita dengar ni, kita tengok dengan pandangan yang terbeliak biji mata. Orang kita terbeliak biji mata juga bila tengok offer dekat Sogo. Offer 80% penuh Sogo. Jalan tar malam raya, jalan tar kalau ada lagi lah. Biasa dia boleh lelong malam jalan tar buat lelong malam-malam raya tu kan. Nak tutup akhir dah bazar Ramadan. Raya orang tak beli dah. Malam tu potong harga sungguh. Separuh harga dia buang harga. Penuh orang jalan tar. Pasal apa? Sebab tahu dia punya tawaran tu hebat, lalu orang penuh. Tawaran Allah lagi besar, tapi dia tak anggap besar. Itu masalah iman yang ada pada manusia. Sedang Nabi SAW dia tahu tawaran tu besar dan dia membesarkan nilai tawaran tu sehingga dia melihat dengan pandangan yang sangat-sangat menakjubkan, sangat-sangat terpegun, lalu dia usaha sedaya upaya dia untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. So kita jangan sia-siakan malam Al-Qadar. Yang terbaik sekali, ambil yang terbaik sekali kalau mampu. Mari duduk di masjid, tak balik rumah dah. Kalau kita bekerja, baik kita tidur di masjid, niat iktikaf, pas subuh baru balik rumah, pergi kerja. Balik kerja pula tu, mari pula di masjid, duduk di masjid. Malam tu baca Quran boleh, solat qiyamul lail boleh, macam-macam. Nak dapat kelebihan, orang tunggu iPhone pun siapa buat kemah depan. Nak beli telefon, nak beli jam, berkampung. Nah, beli nasi Arab Chef Amar 3 jam tunggu. Viral siapa? 3 jam tunggu beratur nak beli nasi Arab buka puasa. Tak? Kita sini tak lah. Tapi nak sebutnya kebanyakan ramai orang ni dalam bab makanan sungguh, tapi dalam bab ibadat dia tak nampak keistimewaan dia. So apa lagi kita nak buat dalam malam Al-Qadar? Pertama, qiyamul lail. Yang kedua, iktikaf. Iktikaf sebagaimana yang kita sebut. Paling penuh iktikaf ni masuk malam 21, keluar malam raya. Penuh 10 malam senantiasa duduk di masjid. Tak keluar, makan situ, tidur situ, minum situ, mandi situ. Semua duduk situ je. Kemudian kalau tak mampu 10 malam, ambillah 10 juga tapi bahagian malam sahaja. Hak tadi tu siang pun tak balik rumah dah, daripada awal sampai duduk rumah masjid. Kalau tak mampu juga sepenuh sehari, ambil malam saja. Malam 21 mari masjid, esok pagi balik. Kita kerja kan. Kemudian esok pula kalau apa tu, ibu-ibu mungkin dia ada anak-anak di rumah nak kena cara dan sebagainya, malam tu dia boleh mari, kemudian dia balik. Pagi tu anak lagi sekolah ke apa, bawa anak-anak mari, happy seronok. Kalau kita boleh wujudkan sunnah ni, bawa anak-anak pun tak apa. Sebagaimana orang-orang sanggup bawa anak ke pasar sebab nak beli, dukung anak. Semayang qiyamul lail pun boleh dukung anak. Allahu Akbar, ambil anak dukung. Tapi dengan syarat anak tu kita kena bersihkan dululah. Pampers dia pun saling tukar, jangan bagi ada najis. Kemudian Allahu Akbar, dukung. Naknya malam Lailatul Qadar kan? Yang ketiga, dalam malam tu juga memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa.
Apa doa yang kita nak baca? Itulah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan darjatnya adalah perbincangan daripada para ulama. Itulah doa yang Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau aku jumpa malam Al-Qadar, apa yang aku nak baca? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuba kita sama-sama baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni doa yang patut kita baca, kerana pada malam tu turun keampunan Allah yang banyak, maka kita minta dari Allah keampunan dia. Apa lagi yang kita nak buat? Kita buat amal-amal salih yang lain. Semua bentuk amal salih boleh dilakukan. Nak baca Quran boleh, nak istighfar boleh, nak zikir boleh, nak hubungkan silaturrahim boleh, nak tanya khabar mak ayah pun boleh. Kalau boleh jangan tinggal hak kita mampu. Qiyamul lail pun kita buat, baca Quran pun kita baca, sedekah pun kita buat. Jadi malam ni, lepas daripada ni, tiap-tiap malam tu tetapkan kita nak buat infak tiap-tiap malam 10 akhir Ramadan. Kalau bertepatan malam Ramadan tu kita infak RM10, dia lebih baik daripada RM10 1000 bulan. Mana RM10 setiap malam RM10? Masuk masjid letak, masuk masjid letak. Ataupun tak nak masuk masjid, masuk dalam akaun hak kita, tahfiz kita tu, letak, masuk online RM10 sedekah. Silaturrahim, tanya khabar jiran. Habis qiyamul lail dekat sahur, telefon mak ayah kat kampung bagi ada mak ayah lagi. Kalau tak ada mak ayah, pak saudara, mak saudara, jiran, tetangga, adik beradik, apa semua, telefon. Orang yang kita bergaduh dengan dia, kita minta maaf dan sebagainya. Kita buat amal kebaikan yang banyak, sepenuh yang kita mampu pada malam Al-Qadar. Kerana tawaran tu istimewa, jangan kita yang mengurangkan keistimewaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhir sekali, ada alamat yang disebut dalam hadis tanda kita nak kenal Lailatul Qadar. Tanda. Ada setengah kata malam tu kita tengok pokok ni sujud. Setengah tu cerita dia tengok pokok sujud, dia ambil daun letak bawah sejadah. Pagi esok tengok jadi emas. Cerita-cerita macam ni dengar boleh, nak beriman dengannya tu sebab tak ada sandaran yang betul. Kalaupun ada, dia tak terpakai untuk semua orang, kerana dia adalah benda-benda yang bukan boleh dilihat secara zahir. Tapi kalau yang Nabi SAW sebut macam mana? Nabi SAW antara yang disebut, wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Tanda dia ialah pada esok hari paginya matahari terbit bercahaya warna putih tapi tidak terik cahayanya. Tidak terik cahayanya. Ada yang sebut kenapa tak terik cahayanya? Kerana pada selepas subuh malaikat mula naik ke langit. Kan Allah Ta'ala kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Pas subuh sejahtera dia sampai subuh. Maka selepas daripada subuh malaikat mula berbondong-bondong naik ke langit.
Setelah daripada selesai malam Al-Qadar di bumi ini, mereka pun naik ke langit. Maka waktu matahari nak terbit tu, waktu tu juga adalah waktunya malaikat naik ke langit. Maka sinaran matahari tu bila kita tengok tak berapa terik. Kerana apa? Kerana pada waktu itu malaikat sedang naik ke langit. Wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, begitu juga dalam nombor hadis riwayat Muslim dengan nombor hadis 762, Nabi kata tandanya pagi esok tu matahari terbit, tidak ada cahaya yang terik, maknanya warna putih tapi tidak terik cahayanya. Itu saja tanda yang ada dalam hadis. Wallahu ta'ala alam lah. Kalau nak jumpa tanda lain, setengah-setengah orang tu dia kata aku jumpa orang tu orang baju putih mari ketuk umur. Tu cerita-cerita hak ruh balik tadi lah. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai peringatan terakhir, janganlah pula disibukkan dengan benda-benda lain. Setengah orang malam pula akhir Ramadan lah waktunya nak cari baju gaya. 10 akhir ni lah mula nak bakar lemang. Lemang bukan sikit-sikit waktu nak buat tau. Bakar lemang ni 3-4 jam nak kena bakar. Setengah tu mulalah masa tu nak buat kuih raya. Masa tu lah nak hias rumah. Masa tu lah macam-macam masa. Sedangkan waktu yang kita sedang alih, orang ni biasa Ramadan pertama penuh. Banyak je kata Piramli. 1, ramai. 2, sikit-sikit. 3, kadang-kadang. 4, jarang-jarang. Lagu tu Ramadan pertama ramai. Ramadan kedua sikit-sikit. Ramadan 10 akhir kadang-kadang, jarang-jarang. Makin kurang. Pasal apa? Sibuk dengan urusan hari raya. Kerana pada kita hari raya itulah keseronokannya. Tapi pada orang-orang yang beriman, 10 akhir Ramadan lah festivalnya. 10 akhir Ramadan lah festivalnya. Kerana itulah saat kita mengumpulkan pahala yang banyak. Kalau seronok hari raya tu keseronokan budak-budak, seronok nak dapat duit gaya. Tapi seronoknya orang beriman ialah seronok mengumpulkan pahala. Orang beriman dia seronok kumpul pahala. Budak-budak dia seronok kumpul duit raya. Jadi kalau kita seronok hari raya, maka seronok kita tu satu hari je. Tapi kalau seronok 10 akhir Ramadan, kita ada keseronokan ibadah 10 malam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan. Malam ni bermulanya pencarian memburu malam Lailatul Qadar. Projek kita apa? Projek kita memburu malam Lailatul Qadar. Gunakan segala strategi yang kita ada, gunakan segala aset-aset yang kita ada. Kalau duit ada, malam ni tak beli dah kita pakai beli, kita tak beli, tak masak dah kita. Pasal apa? Letih. Kita bagi tahu saya tak nak masak dah 10 akhir Ramadan ni. Pasal apa? Saya nak fokus ibadat. Walaupun masak tu ibadat juga, nah, boleh pahala juga. Tapi kalau dia kata saya nak iktikaf, saya nak datang qiyamul lail, saya nak begini-begini, okey. Mana yang kita boleh kompromi, tolak-tolak tepi, kerja-kerja mana yang kita boleh tu, kalau kita boleh selesaikan, selesai cepat. Kalau tak boleh selesai, kita boleh tangguhkan. Kalau tidak, buatlah malam mesti fokus cari malam Lailatul Qadar. Sebab 83 tahun bonus ni bukan benda yang biasa-biasa, luar biasa. Berbahagialah orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Dan bukan sekadar bertemu dengan Lailatul Qadar, tapi bertemu dalam keadaan kita melakukan amal ibadah di dalamnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu hari ini. InsyaAllah untuk siri minggu depan akan adalah hari Isnin,
sampai Khamis. Kalau ada kesempatan Jumaat tu pun saya ada lagi, insya-Allah. Kita tengoklah hari Jumaat depan tu nak buat kelas ke tidak. Tapi adalah, insya-Allah saya ada. Minggu depan pun kita teruskan pada kuliah subuh kita ni, kita fokus atau kita target nak habiskan sampai surah An-Nas. Tengoklah mana yang sempat, insya-Allah. Sebelum akhir, zikir yang kita baca baru ni kita edarkan. Mungkin ada yang baca, ada yang tak baca, tapi kita sebutlah 3 kali zikir yang fadilat dia tu sebagai zikir pagi kita. Walaupun ada banyak lagi zikir pagi yang kita boleh baca, tapi kita baca yang tu, insya-Allah memberi kebaikan. Baca 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.